Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Cikgu Feza. Ini adalah sedikit pengenalan tentang mata pelajaran elektif Sains Sukan. Agihan pentaksiran. Kertas Sains Sukan ni dia ada 3 kertas. Kertas 1 objektif, kertas 2 bahagian A struktur dan bahagian B esei. Kertas 3 adalah kerja projek. Ini wajib dilaksanakan bagi setiap murid yang mengambil mata pelajaran Sains Sukan. Kertas amali 1 akan dilaksanakan pada bulan Ogos dan September semasa murid berada di tingkatan 4. Kertas amali 2 pelaksanaannya pada bulan Jun dan Julai semasa murid berada di tingkatan 5. Kertas 1 tempoh masa adalah 1 jam 15 minit, soalan objektif 40 soalan dan meliputi 7 bidang, soalan pelbagai dan tidak ikut urutan bidang, fleksibel dan boleh berkait dengan topik lain. Konstruk pengetahuan dan kefahaman 60%, kemahiran 40%. Ini adalah contoh soalan kertas 1 lah. Ini pun sama, contoh soalan kertas 1. Okey, untuk kertas 2, tempoh masa adalah 2 jam 30 minit. Terdapat 2 bahagian A dan B. Bahagian A 10 soalan struktur, wajib jawab semua. Bahagian B 3 soalan esei, wajib jawab 2 soalan. Meliputi 7 bidang, terdapat soalan stimulus ataupun rangsangan. Soalan tidak ikut urutan bidang, fleksibel dan boleh berkait dengan topik lain. Konstruk pengetahuan dan kefahaman 40%, kemahiran 60%. Ini adalah contoh soalan struktur. Ini adalah contoh soalan esei. Untuk kertas 3, tempoh masa dia adalah Ogos dan September bagi tingkatan 4, Jun hingga Julai bagi tingkatan 5. Format pentaksiran berpandukan rubrik. Dinilai dan diberi markah oleh guru. Markah berdasarkan pelaksanaan dan eviden. Penghasilan eviden bertulis ataupun bertaip. Konstruk pengetahuan dan kefahaman 40%, kemahiran dan juga nilai 10%. Wajaran pentaksiran. Kertas 1 markah 40, wajaran 30. Kertas 2 60 markah, wajaran 40. Kertas 3 100 markah, 50 amali tingkatan 4, 50 markah lagi amali tingkatan 5. Jadi total 100, wajaran 30. Jadi jumlah wajaran di sini adalah 100. Bidang dan topik Sains Sukan. Terdapat 7 bidang di dalam silibus Sains Sukan. Bidang yang pertama, pengenalan Sains Sukan dan pengurusan sukan. Di bawahnya ada topik pengenalan Sains Sukan, dasar sukan negara dan pengurusan sukan. Bidang yang kedua, fungsi sistem tubuh dalam pergerakan. Di bawahnya ada pengenalan sistem tubuh manusia, sokongan dan pergerakan, kawal atur sistem tubuh manusia, fungsi sistem kardiorespiratory, penghasilan tenaga dan adaptasi sistem tubuh manusia. Bidang 3, pengenalan sains pergerakan. Di bawahnya ada topik satah dan pergerakan asas, jenis-jenis gerakan, asas kinematik gerakan, asas kinetik gerakan, hukum Newton, stability, asas kemahiran motor manusia, dan pembelajaran kemahiran motor. Untuk bidang 1, 2, dan 3 ini akan dipelajari semasa di tingkatan 4. Bidang 4, kecergasan dan kesediaan fizikal. Di bawahnya ada topik pengenalan kecergasan, pengukuran kecergasan fizikal, prinsip latihan fizikal, dan kaedah latihan fizikal. Bidang 5, pemakanan sukan. Di bawahnya ada topik pengenalan pemakanan sukan, keperluan tenaga dan sumber tenaga dalam pemakanan sukan, bendalir tubuh, elektrolit dan pentermokawalan turan, bantuan ergogenik pemakanan, dan strategi pemakanan sukan. Bidang 6, asas psikologi dan sosiologi sukan.
Di bawahnya ada topik asas psikologi dalam sukan, motivasi dan penetapan matlamat, keagresifan dalam sukan, kebimbangan dan kemahiran psikologi sukan, pengenalan sosiologi sukan, dan kesan penglibatan dalam sukan. Bidang 7, fungsi sistem tubuh dalam pergerakan. Di bawahnya ada topik pengenalan kecederaan sukan, jenis-jenis kecederaan sukan, pengurusan sukan, terapi dan rehabilitasi sukan, dan stres haba. Untuk bidang 4, 5, 6, dan 7 ini akan dipelajari semasa di tingkatan 5. Itu saja, sekian, terima kasih.